Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kitab Sahih Muslim. Cuma pada pagi ini saya tidak nak sambung hadis yang kedua, sebab kita tunggu kitab tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Katanya on the way, cuma tak sampai di stesen bahari. Kau nunggu sana apa mel? Pagi tak dia turun gitu. Jadi pada pagi ini saya tidak nak baca Kitabul Iman sebab dengan kita ada dengan saya ni kita kira-kiranya asal lah. Kita Sahih Muslim itu. Jadi Imam Muslim rahimahullah sebelum Kitabul Iman tu dia kemukakan banyak juga hadis. Di mana kalau kita tengok di sini sampai hadis yang keberapa sekejap mana hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim sebelum sampai kepada Kitabul Iman. Saya tidak nak baca semua hadis-hadis yang berkait peringatan dari segi tahammul. Tahammul ni maknanya kita nak terima maklumat agama ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Mana bukan sebarangan orang kita boleh ambil maklumat. Jadi kalau maklumat yang kita terima pun kena tasah dulu. Dan bila tasah tu nak sebar kena fikir pula sesuai ke tidak, banyak perkara. Jadi anak nak baca ni bukan nak baca semua. Dan tidak nak hurah panjang lah. So, ni anak tidak buat nota. Sebab dalam ringkasan tu tak ada ni. Dalam ringkasan kita nak baca tu dia tak ada sedetail ni lah. Baik. Jadi hak ni bagi orang yang boleh, kalau boleh tengok melalui telefon tu, hak kita asal Imam Muslim tu adalah misalnya di sini anda nak baca sini terus kita nak pergi tengoklah sempat sekadar, sebab dia hampir 92 hadis ni sebelum masuk Kitabul Iman itu. Hadis-hadis peringatan tentang maklumat dan yang berkaitan dengan maklumat agama. Oh ni asah kita nak bincang ke hadis-hadis Nabi ni. Jadi peringatan itu perlu. Peringatan tu dari sudut menerima dan menyebarkan maklumat. Baik. Dalam Sahih Muslim asal dia ada tajuk pertama, dia buat bab wujubir riwayah anis thiqat wa tarkil kadzabin wa tahdhir minal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab wajib kalau kita nak ambil maklumat riwayat mesti daripada orang yang dipercayai, dia panggil golongan thiqat. Dan tidak boleh kita ambil maklumat daripada orang yang sudah ada pengalaman berdusta, kita tahu dia ni bohong. Tak boleh. Dalam maklumat agama kena berhati-hati. Dan juga peringatan supaya kita ni mengelak daripada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk pertama. Jadi anda tidak nak bincanglah sebab hadis dia ni dia letak pada bab yang kedua tu. Bab yang kedua. Bab yang keduanya ni sebagai peringatan bab taghlizil kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab kecaman keras terhadap orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum anda baca hadis seterusnya, anda nak sebut di sini ulama menghuraikan apa maksud berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud? Biasa kita dengar hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu biasa kita dengar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkanlah, hendaklah dia siapkan tempat duduk dia dalam neraka. Jadi maksud berdusta atas nama Nabi itu maknanya dia reka hadis palsu ke? Itu saja ke? Tidak.
Hak tu hak peringkat berat sekali tu. Reka hadis palsu, kemudian dia sebar, dia kata ni Rasulullah kata. Reka hadis nisbah pada Nabi, hak tu kemuncak berdusta atas nama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk berdusta atas nama Nabi juga menyebarkan hadis-hadis palsu. Dia bukan reka hadis tu, dia sebar saja. Termasuk juga. Yang disebut reka-reka poin-poin. Yang ketiga, mana dia beramal dengan agama, tetapi amal agama yang dia amal itu bukan berasal daripada Nabi. Tapi kalau orang tengok, orang akan sangka tu ajaran agama. Itu termasuk juga. Dia sengaja atau tak sengaja, itu hal lain. Kalau Imamul Haramain kata siapa dia sengaja, dia tahu hadis palsu, dia maksud nak sebar dengan niat sebar, kafir itu. Kata Imamul Haramain, guru Imam Ghazali. Dia kata jadi kafir itu kalau dengan niat lah. Kalau kita sebut ni untuk mengajar, biar audiens tahu ni hadis palsu. Hak tu orang tak panggil sebar, tu nak dedah supaya kita tahu hak ni palsu. Yang keempat, termasuk juga dalam menyebarkan hadis palsu, dia amalan yang tidak daripada Nabi, tapi dia ni watak agama. Jadi bila dia amal secara tampak, secara terbuka, orang awam menganggap itulah agama, itulah sunnah. Orang yang anggap begitulah. Jadi amal yang dia buat dia jadi ikutan masyarakat. Padahal dia amal tu tidak sabit daripada Nabi, tak ada pun, tak ada asal tu kadang-kadang. Tu juga termasuk menyebarkan. Jadi kena berhati-hati. Jadi dalam konteks itulah Imam Muslim sampai 92 hadis dia kemukakan di sini. 92 sebelum kita pergi pada Kitabul Iman itu. Ana tidak nak baca semua. Nak ambil sebagai peringatan sahaja. Baik, cuba kita tengok di sini. Ni kalau dalam kitab ni hadis nombor 2, hadis nombor 2. Jumpa hadis nombor 2. Sebab kalau hadis hak pertama tadi dia tak panjang, dia tu ayat Quran dia capur-capur tu. Ana tidak nak baca semualah. Kalau nak baca semua tu saja pun satu sesi pun tak habis tu. Okey, cuba tengok hadis yang kedua. Ni pun anda tidak nak baca sanad supaya lebih ringkas. Anda tu pergi pada hadis An Rib'i bin Hirash annahu sami'a Aliyan radhiyallahu anhu yakhutubu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man yakdzibu alayya yalijin nar. Man yakdzib alayya yalijin nar. Jim tu asal mati, tapi sebab dia wasal jadi itulah. Kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil jawab syarat tu. Jawablah. Baik, tak apalah. Apa maksud dia? Diriwayatkan daripada Rib'i bin Hirash, beliau telah mendengar Ali berkhutbah. Jumpa setengah-setengah bulan sebenarnya ada dalam internet tu. Ada jumpa Jadi kata Rib'i, dia kata saya mendengar Ali berkhutbah. Ali radhiyallahu anhu berkhutbah. Dia kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu berdusta atas namaku, kerana orang yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ni kena beringatlah. Kena ingat apa perkara tadilah. Dia amal sesuatu amalan sehingga disangka oleh orang awam sebagai amalan Nabi. Padahal Nabi tak buat. Nak buat contoh ke? Buat contoh ni marah ke? Tak apa, anak buat contoh ni. Contoh ni berlaku di luar negara ni. Dia pagi sehari raya tu, sebagai program mula-mula tu, dia buat anjuran secara besar-besaran supaya pergi ziarah kubur secara berjemaah. Siapa ada jual kepuk pagi raya ni di tepi kubur. 2 tahun tu dia buat. Terhenti kih Covid ni. Bila dia buat kali pertama, ana nasihat dia lah. Ana kata tak boleh Syekh. Amalan Nabi kalau tengok dalam tak ada pun berkait dengan kubur pada hari raya. Nabi ziarah orang hidup hari raya ni. Jangan enta buat gitu, sebab enta buat secara besar dia isytihar masa khutbah tu. Selepas khutbah dia isytihar. Sampai 2 tahun tu. Bila kita tegur dia kata anak tak cara, dia kata tu gua anak kata boleh. Dia bahasa gitu dia guna. Orang awam anggap itulah salah satu amalan pada pagi hari raya. Itu maknanya sudah terfitnah dah tu. Seolah-olah itulah sunnah pada hari raya, pagi hari raya. Sedangkan itu tak betul bagi orang awam lah. Tu tak boleh.
Bagi anak itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah. Kalau dibiarkan dia boleh jadi acara tetaplah. Na'udzubillah min zalik. Cuba eloklah. Sedekah Nabi banyaklah. Okey, baik. Anda tidak nak bincang panjang. Jadi jelas ni hadis ni termasuk hadis ancaman. At-tahdzir bin nar itu, ancaman dengan neraka, maknanya perbuatan itu dosa besar. Nabi kata siapa berdusta atas namaku, maka sesungguhnya pendusta yang dia buat itu menyebabkan dia pasti masuk neraka. Okey, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. An Anas bin Malik qala innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsira. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiba falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia mempersiapkan tempat dia dalam neraka. Ini kena ingatlah, berdusta atas nama Nabi dalam 4 konteks yang saya sebut tadi. Kena ingat tu. Hadis yang ketiga. Cuba perhati balik. Lepas ni anda akan buat kesimpulan secara umum. Sebab kalau kita perhatikan semua diugut dengan neraka, berat anda nak dusta atas nama Nabi. Baik, tu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat lah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku ni maknanya perbuatan dia tu dianggap sebagai agama. Lebih-lebih lagi kalau watak dia watak agama, dia tu orang agama. Ni berat ni. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammida, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau orang belajar bahasa Arab, lam tu dia panggil lam amar ghaib. Lam amar ghaib. Lam amar ghaib. Biasanya amal ni untuk mukhatab, ni tidak. Ghaib. Kita terjemah begini. Sesiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka biar. Dia sedang menyedia ke tempat dia dalam neraka, biar ikut dia. Itu ada makna gitu. Mana ancam dengan neraka juga. Hadis yang kelima. Munggu 92 hadis kan, kita cepat-cepat gitu ya. Nak suruh biar ada tasawur. Hadis yang kelima, ini daripada Ali bin Rib'ah Al-Wali, dia kata, ataitul masjid wal Mughirah amirul Kufah faqala al-Mughirah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Mughirah bin Syu'bah, terus anda pergi situ ya. Dia kata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mughirah pada waktu ni dia jadi gubernur di Kufah. Dia kata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berdusta atas namaku tidak sama dia berdusta atas nama orang lain. Semuanya haram belaka. Berdusta atas nama siapa pun dosa belaka. Tapi di segi orang panggil tahap dosa tu, kalau dia berdusta atas nama aku, lebih besar lagi. Setara mana besarnya? Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, biarlah seolah-olah dia sedang mempersiapkan tempat dia di dalam neraka. Makna dia sendiri menempah kerusi di dalam neraka, tidak orang lain. Mana perbuatan itu seperti menjerumuskan diri dia. Kalau menjerumuskan ini tidak berat, dia duduk di muka dunia, tepah dah kerusi, nak masuk neraka nampak tu, dengan perbuatan dia tu. Tu. Baik, yang keenam, anil Mughirah bin Syu'bah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi wa lam yadhkur inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Ini juga riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya matan dia tu dari riwayat ni tidak disebut ayat orang yang berdusta atas namaku tidak sama seperti orang yang berdusta atas nama orang lain. Hak riwayat hak ni tak ada tu. Hak riwayat selagi sana ada. Ni tak ada.
Tapi semuanya diancam dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, seterusnya bab yang ketiga. Babun nahyi 'anil hadis bi kulli ma sami'a. Bab larangan menyampaikan sesuatu maklumat atau menyebarkan sesuatu maklumat setiap yang dia dengar. Larangan menyebarkan maklumat yang dia dengar. Mana setiap maklumat sampai kepada tu sebar tanpa cek dulu sahih ke tidak, tanpa tabayyun terlebih dahulu, tanpa membuat pengesahan benar ataupun tidak maklumat, mana reti sebar ya. Baik, kita tengok dari sudut tu pula. Baik, hadis yang ketujuh daripada hadis awal tu, hadis yang ketujuh. An Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Daripada Hafs bin Asim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni ana terjemah kok Kelantan mudah terjemah kok Kelantan mudah. Terjemah kok ni dulu lah. Kalau kok Kelantan lagi rapak pak tu lain. Ni yang terjemah kok ni dulu. Cukuplah orang disebut pendusta. Cukuplah seseorang disebut pendusta jika dia menyampaikan maklumat setiap yang dia dengar terus dia sebar. Boleh dah kita nak panggil pendusta. Kalau terjemah aku Kelantan gini, boleh dah seseorang itu kita nak panggil pendusta setiap maklumat sampai pada dia sebar tanpa buat pengesahan. Cukup dah, boleh dah nak kata pendusta, boleh dah begitu. Bahkan dalam huraian hadis ni lah, katakanlah maklumat yang dia sebar tu betul, tetap dikira dusta. Sebab apa? Cara penyampaian itu tidak mengikut disiplin sunnah. Kebetulan saja betul tu. Kalau dia sebar tu kebetulan betul, tapi masa dia sebar dia tak tahu betul ke tidak, masih dikira dusta lagi. Kenapa tu? Sebab cara penyampaian itu tidak mengikut ketetapan prosedur agama, tak ikut. Baik, hadis yang ke-8. Jadi kena ingat zaman kita lah ni jangan asal tak terkalu ikut maklumat masuk ke apakah tu kita share dengan orang lain. Tak boleh, kena semak dulu maklumat tu. Kalau kadang-kadang hak betul pun depan ni kita akan jumpa, kadang-kadang hak betul pun tak boleh. Apa? Takut timbul masalah. Banyak mana maklumat hak betul kalau sebar jadi masalah. Hak tu pun tak boleh. Sokoh tak betul. Tamu-tamu atas nama Nabi, atas nama agama, lagi dah tak boleh. Baik, seterusnya hadis ke-9. Hadis ke-8. Ayat ke-9. Hadis ke-8 itu sama saja, cumanya sanad saja berbeza. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah an-Nabi bimithli hadis. Hal ini hadis yang ke-8 ini sebenarnya riwayat sama. Riwayat berbeza, sanad berbeza, hadis sama. Dia guna bimithli. Kalau guna binahwi, mana hadis tu sama tetapi ada berbeza satu kalimah, dua kalimah dipanggil nahwi. Kalau mithli sama sebiji sama. Cuma sanad berbeza. Kena ingat kita bincang dah dalam mukadimah dulu, hadis ni dikira sanad. Walaupun lafaz hadis sama, sanad berbeza, dia kira hadis berbeza. Itu cara pengiraan dia. Baik, hadis yang ke-9. An Abi Uthman An-Nahdi qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bihasabil mar'i minal kadhib an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Diriwayatkan daripada Uthman bin An-Nahdi, beliau menyebutkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, cukuplah, mana boleh dah, sudah boleh kita kategorikan orang itu sebagai pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Dia sebar setiap apa maklumat yang dia dengar tanpa disiplin agama, tanpa buat pengesahan benar. Maklumat tu sebar tanpa buat pengesahan tu, boleh dah nak kata dia tu pelawak tu, pelawak bahasa Kelantan, pendusta, boleh dah. Baik, seterusnya hadis yang ke-10. Jadi hak ni untuk peringatan saja, kena beringatlah. Nak sebar maklumat melalui smartphone kita tu kena berhati-hati. Baik, hadis yang ke-9. Yang ke-10 lah. Yang ke-10. Apa ni? Daripada Amr, Ahmad tu, ambil Ahmad tu lah. Kita nak ambil hak. Kata Ibnu Wahbin, qala ni Ibnu Wahbin qala li Malik i'lam annahu laysa
yaslamu rajulun haddatha bi kulli ma sami'a wa la yakunu imaman abada wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'a. Ibnu Wahab berkata, Malik berkata kepadaku, ketahuilah tidak akan selamat, tak akan selamat orang yang menyampaikan setiap maklumat yang dia dengar tanpa buat pengesahan. Betul ke tidak? Setiap maklumat siapa terus sebar tanpa buat pengesahan benar ataupun tidak benar maklumat itu, tidak selamat orang itu, kata Malik. Dan selamanya tidak akan menjadi imam. Tak boleh kita nak buat ketua orang lagu ni. Tak boleh. Nak buat ketua orang lagu ni tak boleh. Orang yang menyampaikan setiap hal yang dia dengar teluh disebar sampai bila-bila apa orang ni, tak boleh kita nak buat imam. Maknanya kalau jenis lagu ni nak buat jadi imam semaya pun tak layak. So kena jadi pemimpin negara, pemimpin politik, pemimpin peringkat mana pun tak boleh. Jenis pesen tidak cuma dalam penyebaran maklumat ni. Apa? Bahaya, risiko besar. Hak ni kalau umat Islam dididik dengan cara lagu ni, selamat. Sebab manusia ni rosak dengan maklumat. Manusia ni rosak dengan maklumat. Dan manusia jadi baik pun dengan maklumat. Maklumat tu ilmu lah. Baik, seterusnya hadis yang ke-11 An Abdullah qala bihasbil mar'i minal kadhib an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Diriwayatkan daripada Abdullah, biasanya Abdullah bin Mas'ud lah. Dia kata cukup dah, boleh dah kita nak kata seseorang itu dusta kalau setiap dia dengar dia sebar tanpa buat pengesahan. Boleh dah nak kata orang itu bohong, boleh dah. Seterusnya hadis yang ke-12 ini daripada Muhammad Al-Muthanna, dia kata sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqul la yakunu ar-rajul imaman yuqtada bih hatta yumsika an ba'di ma sami'a. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Mahdi, kata beliau, dia kata seseorang itu tidak layak menjadi imam yang diikuti, imam yang diteladani, sehinggalah dia boleh menahan diri dia untuk tidak menyampaikan setiap maklumat yang dia dengar. Mana seseorang itu kalau dia tak ada disiplin, bila sampai maklumat pada dia masuk dalam handset dia, masuk dalam smartphone dia dia sebar, orang itu tak boleh jadi imam kecuali dia berhenti, dia bertaubat daripada perbuatan yang baru boleh. Mana kalau penyakit tu ada pada dia, tak boleh kita buat imam dia tu dalam semua keadaan. Tak boleh, tak layak. Tak boleh kita nak jadikan dia sebagai suri teladan, tak boleh. Ni yang ke-13. Ni kata daripada Sufyan bin Husain, dia kata sa'alani Iyas bin Muawiyah faqala inni araka qad kalifta bi ilmi al-Quran faqra alayya surah wa fassir hatta anzura fima alimta. Qala fafa'altu faqala li ihfaz alayya ma aqulu lak iyyaka wash-shana'ah fil hadith fa innahu qallama hamalaha ahadun illa dhalla fi nafsihi wa kudhiba fi hadithihi. Sufyan bin Husain berkata, dia kata Iyas bin Muawiyah bertanya kepada aku melihat engkau sangat menyukai ilmu Al-Quran, bacakanlah untukku satu surah dan jelaskan penafsirannya agar aku dapat mengetahui ilmu apa yang sudah engkau ketahui. Bacalah Quran, patuh hurailah saya supaya saya dapat ilmu awak tahu tu saya dapat. Dia kata gitu. Ni kata siapa ni? Kata Sufyan, dia kata kepada Iyas bin Muawiyah. Aku pun buat gitulah, kata Iyas, aku pun baca Quran dan aku pun hurai. Lantas dia berkata kepadaku, ingatlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Janganlah engkau meriwayatkan hadis mungkar, kerana orang yang melakukan hal itu pasti menjadi hina dan riwayat yang disampaikannya akan dianggap sebagai kedustaan, pendustaan. Kena ingat, jangan riwayat hadis yang hadis mungkar ni. Kalau kita belajar hadis mungkar ni, mana riwayat
satu riwayat dia bercanggah dengan seseorang yang meriwayatkan satu hadis, yang mana periwayat itu bercanggah dengan riwayat orang yang lebih siqah daripada dia, tu dia panggil mungkar. Tapi yang dimaksudkan di sininya, jangan kita riwayat yang tidak benar. Mungkar itu makna tidak benar, yang kita belum buat pengesahan benar. Jangan. Tu maksud dia. Kesan dia apa? Kesan dia disebut sini dengan jelas. Orang yang meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar, yang tidak benar maksudnya, yang belum dibuat pengesahan benar, orang itu akan jadi hina. Allah akan hina dia. Allah akan jadi hina dia. Dalam syarah sebut hina sini ni, kebanyakan ulama kata orang tak percaya ke dia. Orang tak ayat ke dia. Orang tak ayat, saya tak percaya pada awak. Tapi bila dia bercakap, orang tak terima. Orang senyap. Tak percaya mana ini. Orang tak kata atas muka dia. Tu tak ada nilai lah kalau orang tu lagu tu. Orang tak kata kita, cuma orang tak terima, kita kecek. Kita mengajar orang tak terima. Kena beringat sikit dia ni. Ustaz mana ayat dia? Kena beringat ni. Dia ni memang kalau lagu tu berat. Tu hina tu. Dan riwayat yang disampaikannya akan dianggap sebagai dusta. Mungkin hari ni tak berlaku, akan datang kalau dia tidak bertaubat daripada perbuatan tu. Tu kesan di dunia tu, bukan akhirat lagi tu. Kesan di dunia. Baik, seterusnya hadis yang ke-14. An Abdullah bin Utbah anna Abdullah bin Mas'ud qala ma anta bimuhaddits qauman haditha ma anta bimuhadditsin qauman hadithan la tabluhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ni dia pergi ke tahap lain pula. Daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia sebut bahawa Abdullah bin Mas'ud berkata, ni Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Ni salah seorang musaqqafin, cendekiawan sahabat, orang yang alim ni, antara Abdullah yang alim. Apa dia kata? Dia kata setiap kali engkau menyampaikan kepada suatu kaum sesuatu perkataan yang tidak mampu dijangkau, difahami oleh akal pemikiran mereka. Maknanya orang ni orang kampung, tiba-tiba kita pergi sebut maklumat agama hak tinggi-tinggi, tak padan dengan akal dia. Misalnya pergi ngajak kampung, wak mari hadis-hadis hak perkat tinggi, hak tak sesuai dengan dia. Patutnya hadis-hadis untuk orang kampung, hadis-hadis ni ya. Sebab Nabi lah orang kampung mari, dia suruh mayat fardu, dia tak suruh bertahajud. Tu contoh. Jadi kalau kamu sampaikan maklumat khususnya bab agama tak padan dengan orang, dia ni perekat kampung, apa kesan dia? Pastilah keburukan akan menimpa sebahagian mereka, akan jadi fitnah dalam agama. Akan jadi fitnah dalam agama. Jadi orang kampung kita sebuah asas-asas sudah. Hak ni bukan bab dusta ni. Maklumat tu betul tapi tak padan dengan kemampuan orang. Tak boleh. Hak tu pun sudah jadi fitnah dah. Bayangkan maklumat tu sendiri salah. Hak kita nak bincang beberapa tadi. Hak ni maklumat tu betul, cuma kita sebut tak kena pada orang. Misalnya kita pergi jumpa orang kampung, kita baca umirtu an uqatilan nas hatta an yaqula la ilaha illallah, misalnya hatta an tashhada. Aku diperintah oleh Allah supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimat syahadat. Lagu mana? Dia pun tak hurah. Maknanya kita disuruh memerangi manusia. Dia hurah lagu tu lepeh ada. Salah besar, fitnah besar tu. Betul hadis tu. Dia sebut tu betul. Tapi tak padan dengan orang. Hadis tu bila Nabi sebut? Zaman Madinah tu pun bukan kata peringkat awal. Dah waktu tu untuk masyarakat yang macam mana? Kau dengar kau orang tidak Islam, dia kata Islam ni memang teroris, dia kata ekstrim, ganah Islam ni. Cakap nak perang, patut Nabi dia perang parok pun masa hidup. Penuh hadis-hadrat. Contoh tu kena beringat sikit. Kita kena kategorikan maklumat tu. Siapa audiens kita tu? Kalau tidak rosak, walaupun betul. Seterusnya, bab seterusnya. Babun nahyi 'anil riwayah 'anid du'afa wal ihtiyat fi tahammulha. Bab larangan meriwayatkan hadis dari perawi yang lemah. Mana perawi ni banyak salah.
Kalau tidak perawi ko, kalau konteks zaman kita, kalau kita nak ambil maklumat daripada orang yang jenis ingat tak kuat, dia banyak nas salah, kita tahu dah. Misalnya saing kita, Allah banyaklah dia salah dalam penyampaian maklumat. Dalam masa kita duk saing dengan dia pun, siapa kita kata kalau guru kita ni sebut kena beringat sikit, banyak benar dia salah. Orang royak lagu lain, dia faham lagu lain. Bagai-bagai lagu ni kena beringat. Kalau dalam bab hadis dhaif, tak boleh pakai hadis. Salah macam cerita. Orang royak lain dia faham lagu lain. Orang sebut perkataan ni, sebut perkataan ni. Tu tak boleh. Dalam bab agama tak boleh. Dalam bab biasa pun kena berhati-hati. Ni Muslim buat tajuk ni. Dan juga wajib berhati-hati dalam meriwayatkan daripada orang tu, orang yang lemah tu. Bagi hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. An Abi Uthman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ini tepat dengan zaman kita. Apa dia? Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayakunu, akan ada, akan datang, akan ada di akhir zaman. Mana akan muncul umatku di akhir zaman, orang-orang yang menyampaikan kepada kamu maklumat-maklumat agama, maksud dia maklumat-maklumat agama yang belum pernah kamu dengar. Orang dulu pun tak tahu maklumat tu. Maka janganlah kamu dengar maklumat agama daripada mereka. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tuhan nanti fa iyyakum wa iyyahum tu maksudnya berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Lah ni ke banyak kau orang ngaji hadis khusus, ustaz ni sebut ni, mari mana ni perkataan ni? Mari mana ni? Sebut fadilat-fadilat, dia mesti Nabi saja. Banyak kita dengar, kita ngaji hadis pun tak tahu. Lepas tu tanya pun dia tak boleh royak. Bahkan dia marah pula. Tanya tu tak betul dah dia tu. Tidak diperintah, tidak disuruh tanya. Orang tanya nak tahu, orang ngaji tak jumpa tu. Kalau betul ada royak, kita pun amal kalau ada. Misalnya siapa dia, mulut dia bau kopi, dia minum kopi, bau kopi, 70,000 malaikat doa keampunan kepada dia. Orang akan tanya lah, mari mana ni? Siapa bertanya? Maka kuranglah pahala belajar dia. Misalnya, tu tak ada tu. Ulama kita tak pernah, kalau ada Imam Bukhari ayat dah, Imam Muslim ayat dah. Ulama mati dalam kajian hadis tu akan ayat kalau ada orang. Ni lah. Kok kamu tak pernah dengar apa? Fa iyyakum wa iyyahum. Kena berhati-hati dengan orang lagu ni. Jadi maknanya kalau pihak berautoriti agama, dia kena panggil, dia sepatut orang lagu ni tidak dibenarkan bercakap agama. Tak boleh. Apa terbukti bohong banyak. Sampai 30 lebih orang senarakan maklum dia bercakap salah dalam bab agama. Hadis-hadis maudhu' saja 30 lebih disenaraikan. Baik, seterusnya. Hadis yang ke-16. Annahu sami'a, sesungguhnya dia, yakni Muslim bin Yasar, dia dengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Tu parut lagi tu. Ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Daripada Abu Hurairah, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di akhir zaman kelak, mana umat aku lah maksudnya, umat aku di akhir zaman kelak, di kalangan umat aku juga, kamu akan muncul para dajjal dan pendusta-pendusta besar. Cuba perhati molek kalimah tu, hak mana boleh rujuk teks tu lah. Dia panggil dajjalun kadzabun. Kalau orang ngaji bahasa Arab, wazan sama. Dajjalun terjemah hadiahnya penipu-penipu yang licik. Kadzabun pendusta-pendusta besar. Ulama kata sekali menipu orang tak panggil kadzab. Kadzab ni menipu tu jadi pakaian dia, baru panggil kadzab.
Nanti Nabi kata dalam umat aku akan muncul para penipu-penipu yang licik dan pendusta-pendusta besar. Mereka menyampaikan kepada kamu maknanya maklumat-maklumat agama yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh nenek moyang kamu. Ulama-ulama silam pun tak pernah dengar tu. Janganlah kamu mendengar maklumat agama daripada mereka, supaya mereka tidak boleh menyesatkan kamu, supaya mereka tidak menimbulkan keburukan kepada kamu. Tak boleh dengar. Apa maksud tak boleh dengar? Mana kena sekat dia berkuliah lah tu. Tak boleh bahaya. Rosak masyarakat. Dia kata ada contoh ni, biarlah sebut ni. Anak pun tak rayak siapa ni. Dia kata apa? Dia kata kalau anak-anak tak dengar kata, anak-anak jenis tolol lah, dia kata masa ambil air semaya tu, masa basuh tangan hingga ke siku tu, basuh ketiga kali, hak kali ketiga tu air titik tu tak ada hui minum kan anak. Anak jadi ju. Oi, kalau kaedah hak tu lah, kalau jadi kaedah hak tu, boleh jual air siku, air marafiq ataupun air mirfaq, air hak tubik ku siku bila tu. Dalam video tu bila dia sebut gitu, masa dia kuliah dia sebut gitu. Selepas tu ada pula video perempuan bawa anak pergi nak suruh ustaz tu royak dia lagu mana cara nak ambil air daripada hujung siku bila ambil. Ustaz tu buatlah begini. Anak tengok dalam video. Perempuan ni bawa anak kecil lagi. Takut ina upi tak nak sabar nak kau minum kecil tak kecil tu tak judah. Benda bagai-bagai lagi tu hati-hati lah. Kalau amal tu kita akan tinggal ke sunnah Nabi sebut. Nabi sebut lagu mana? Akhir datang kita jumpa dia mesti antaranya mana kalau anak kita molek, kita dulu kena molek. Kecek kita kena jaga, anak akan terbentuk. Itu cara maknanya. Kalau kita tengok ajaran Nabi, bila kita nak anak kita molek, kita kena molek. Jadi cara Nabi tu dia penuh dengan pendidik. Kalau hak tadi gapo dia pendidik ada. Nak suruh anak juh ambil air basuh. Gapo dia pendidik yang kita dapat situ? Tak ada gapo. Tapi kalau nak suruh juh anak, pok ngamuk tu kena juh, dia kena amal sunnah, dia kena, anak akan terbentuk. Tu ada nilai pendidikan ajaran Nabi. Baik, cuba kita tengok lagi seterusnya. Anak nak sebut rekan-rekan. Jadi Nabi kata jangan kamu dengar, jauhilah orang-orang gini supaya mereka tidak boleh menyesatkan kamu. Jangan dengar, mana kena sekat. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 Hadis ni qala Abdullah inna syaitan la yatamathalu fi surati ar-rajul fayatil qawm fayuhaddithuhum bil hadith min al-kadhib fayatafarraqun fayaqulu ar-rajul minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhah wala adri ma ismuh yuhaddithu. Perhati molek ni. Perhati molek ni. Kata Abdullah bin Mas'ud ni, Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata sesungguhnya syaitan benar-benar akan menjelma dalam rupa seseorang. Ni orang lelaki, sini lelaki. Syaitan akan berupa menjelma dalam rupa seseorang. Lalu dia mendatangi satu kaum, satu puak, dan dia menyampaikan ucapan dusta kepada mereka. Lalu kaum itu, masyarakat tu jadi berpecah belah, jadi balah lah. Hak ni kata ni tak betul, tak ada hadiah. Hak ni kata ustaz royak ni serba dia besar kereta, dia kata saya tengok. Dia kata tak percaya, lepas tu dia mengaku gini-gini, dia kata balah puak-puak kita. Hak ni kata betul, hak ni kata tak, balah pula. Syaitan tu klik dia dah. Salah seorang di antara mereka berkata, ni masyarakat hak dengar daripada hak syaitan berupa manusia tu. Dia kata saya dengar lelaki tu lah sebut. Saya ingat lagi muka dia, tapi saya tak tahu nama dia. Dia lah cerita hak ni. Maknanya watak tu watak agama. Watak agama. Mari lalu cuma tak tahu nama. Ni. Bayar ke hak mari orang yang tidak dikenali, tak tahu nama, tapi watak dia watak agama, orang boleh jadi sah. Apatah lagi kalau watak tu hak dikenali. Lagi orang percaya ke dia. Nak ayatnya tak kena beringat kita ni dalam agama ni. Baik, seterusnya. Anda nak ambil rekan-rekan sebab ni banyak ni. Hadis yang ke-18. An Abdullah bin Amr bin al-As qala inna fil bahri syayatin mashunah awthaqaha Sulaiman
yushiku an takhruj fataqra 'alan nas Qur'ana. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ni lebih terkenal dengan Ibnu Amr. Abdullah bin Amr ni terkenal dengan Ibnu Amr. Apa dia kata? Dia kata di lautan. Ni sebenarnya ni ada hadis ni, dalam Mishkat kita baca dah ditelipuk ni hadis ni. Di lautan tu ada syaitan. Hak sebenarnya dalam hadis hak itulah kita baca tu, ni orang panggil pusat pemerintah dia. Ibu pejabat syaitan. Ibu pejabat dia di tengah laut. Sebab tu dia sebut ni, di lautan ada syaitan-syaitan yang terpenjara. Tapi di tengah laut juga tu pusat pemerintah dia. Terpenjara. Ni dia ni sebut di penjara di tengah lautan. Sebab apa? Sebab dia telah dibelenggu, dirantai oleh Nabi Sulaiman. Kini mereka hampir-hampir keluar untuk membacakan kepada manusia bacaan yang dinyatakan sebagai Al-Quran. Kalau tengok dalam syarah hadis, syaitan ni dia akan terlepas di akhir zaman, dia mari baca ayat-ayat, maklumat-maklumat, orang faham inilah agama. Tu maksud Quran tu. Dia mari sebut kecil agama. Apa sebut Quran? Sebab agama berasal daripada Quran. Jadi dia mari tu seolah dia menyatakan ni maklumat agama. Kadang-kadang dia baca Quran, dia tafsir ikut cara dia. Dia tidak ikut tafsir hadis dia. Dia tidak ikut tafsir Quran berdasar pada hadis dia. Gapo dia nak ayat ni? Anda tengok masa anda belajar dulu, nak ayatnya orang yang mari nak menipu atas nama agama, dia akan berupa orang agama. Dan dia kecek pun. Orang tengok, orang percaya ke dia? Baik, yang ke-19. Yang ke-19 ini riwayat daripada Tawus, kata beliau. Ini anda baca start sitiran, tidak baca semua supaya ringkas. Kata Tawus, kata jaa hadza ila Ibn Abbas, yakni Bushair bin Ka'b, faja'ala yuhaddits faqala lahu Ibn Abbas. Kita ambil situ, tak apa. Ud li hadits kadza wa kadza. Fa'ada lahu thumma haddathahu faqala lahu ud li hadits kadza wa kadza. Fa'ada lahu faqala lahu ma adri a'rafta hadithi kullahu wa ankarta hadha am ankarta hadithi kullahu wa arafta hadha. Faqala lahu Ibnu Abbas inna kunna nuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh lam yakun yukdhabu alaihi falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul tarakna al-hadith anhu. Ni dia terus kita ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata kepada Bushair. Ibnu Abbas kata kepada Bushair. Apa Ibnu Abbas kata kepada Bushair itu? Dia kata, aku tidak tahu. Ulangilah hadis. Jadi kata Bushair bin Ka'ab, dia kata dia datang Ni sebut Tawus katalah Bushair bin Ka'ab datang bertemu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas pun ceritalah hadis Nabi kepada dia. Ibnu Abbas kata kepada dia, cuba ulas semula hadis aku baca kamu. Cuba ulas semula. Aku sebut hadis, dia baca hadis, dia kata cuba ulas semula hadis ni aku sebut tadi. Lalu Bushair pun mengulangi hadis yang disampainya. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, cuba baca semula hadis ni aku sebut padamu. Dia pun mengulanginya. Lantas dia kata kepada Ibnu Abbas. Bushair pun terus kata kepada Ibnu Abbas, aku tidak tahu apakah engkau mengetahui semua hadisku, tetapi tidak mengetahui yang ini. Aku tak tahu, mu tahu semua ke hadis ni? Takut ni takut ada hak ni tahu, hak ni tak tahu. Tahu semua ke? Apakah engkau tidak mengetahui semua hadisku tetapi mengetahui hal ni? Makna dia seolah-olah dia kata tuan Syekh ni tahu semua ke hadis ni. Dia suruh saya baca ni tuan tahu ke tidak? Maknanya tuan boleh mengesah ke tidak kebenaran hadis yang saya baca tu. Itu maksud dia. Baik. Bila dia kata gitu, Ibnu Abbas pun berkata, dulu kami menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada yang berdusta atas nama beliau. Ketika orang-orang mulai mengambil riwayat dari sembarangan orang, kami pun berhenti menyampaikan hadis kepada dia. Apa maksud? Dia gini. Jadi bila Bushair ni
Jadi maknanya bila Bushai ni sebut hadis, mu tahu kah gini hadis tentang gini? Dia kata tahu. Dia cuba baca, aku nak dengar. Bila Bushai baca, cuba baca pula ni. Seolah-olah dia nak test Bushai ni. Dia ingat molek ke hadis. Sebab tu Bushai tanya dia, dia kata Tuan Syekh duk tanya saya, Tuan Syekh tahu belaka ke hadis? Tak percaya kepada saya. Kalau saya sebut ni, Tuan Syekh ingat belaka ke hadisnya? Jadi nampaknya sini berlaku suatu penyiasatan daripada Ibn Abbas terhadap Bushai terhadap hadis-hadis Nabi. Apa ya Tuan Syekh buat gitu? Ibn Abbas kata, dulu kami tidak gitu. Dulu kami, kalau pokok kami sahabat cerita hadis, kami terima lalu masa tu tak ada lagi orang berani berdusta atas nama Nabi. Tapi selepas Nabi wafat lama lepas tu, nampaknya ada masyarakat baru lah ni, kadang-kadang kecek bermudah-mudah yang menyampaikan hadis. Kadang-kadang hak tidak benar, hak tak betul ada berlaku. Lepas daripada tu kami mula bercermat lah. Kami tak akan ambil dari riwayat daripada sembarangan orang. Kalau ada orang menyampaikan riwayat, betul ke kini mu tahu? Disiasat. Kalau dulu tidak gitu. Sebab kita lah ni lah berhati-hati. Apa? Sebab banyak berlaku penipuan fakta. Penyampaian hadis secara tidak terhormat, tidak cuma, kena berhati-hati. Maknanya Ibn Abbas kata dulu kami mudah ya terima hadis. Moga orang zaman dulu kecek betul belaka. Cuma belaka, takut berdusta Nabi, tapi lah ni nampaknya kurang dah. Sebab tu kita berhati-hati. Maknanya aku tak akan terima mudah-mudah hadis zaman ni. Kalau dulu ya betul. Apa ada maksud dia? Maknanya zaman kita lagilah kena berhati-hati. Orang kapur ni hadirat, dia masih berada pada tahap apa yang disebut ustaz itu semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Lepas lagu tu. Berat kalau pahal lagu tu. Padahal ni Ibnu Abbas ni masih zaman sahabat lagi. Oleh kerana ramai tabi'i, adalah orang kecek kadang-kadang dia tak ingat molek hadis, tiba-tiba dia menyampaikan hadis. Sahabat tahu tu hadis tu salah. Sebab tu sahabat lepas tu dia beringat. Kalau orang-orang yang tidak sahabat cerita hadis, mu tahu mana? Dia gini betul kau gini. Cuba baca ni. Aku nak dengar. Apa yang jadi sahabat payah nak terima? Sebab zaman tu sudah berubah. Kalau zaman kita dulu tidak gitu. Bayarkanlah terima. Bayarkanlah kalau zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang kena berhati-hati. Baik, anda nak sebut satu kisah berlaku di sini. Tak jauh lah. Tak jauh ni pun lebih kurang 1 kilometer lebih gitu. Ana mengajar gini lah. Ana sebutlah sebut ni sebab orang tanya masa sesi saya jawab. Dia tanya isu-isu hak kontroversi dalam masyarakat. Pandai ustaz dia nama saya. Ana sebut dia kata sebenarnya hak ni tak ada zaman Nabi. Kita sebut gitu ya, kita tak kata apa bidang. Ana tak kata sebab ana memang dulu pun kita beringat dah. Tak sehukum masyarakat. Ana kata hak ni tak ada zaman Nabi sebab tu ana pun tak buat. Lepas tu minggu depan pergi kuliah ada seorang tu dia kirim satu surat kepada ahli jemaah subuh pada anak. Dia kata ustaz kata tak ada belaka dalam kitab. Ada dalam kitab tu Haji Tok Lebar. Orang tak kira tu kan ada ke kitab ke amal tu Haji Tok Lebar. Kok kitab tu orang tak panggil kitab tu sebenarnya. Sekadar ada maklumat. Riwayat pun tak ada dalam kitab mana. Maksud kita kata tak ada ni maknanya maklumat yang sahih. Ada dalam kitab, ada belaka tu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan nikah 400. Ada dalam kitab juga tu, nak terima tu. Mati umur 40 ni gitu Sayyidina Hasan. Nikah sampai 400 orang. Sekapung bini dia. Nak terima tu. Dia tak list semata kitab tu kitab mana? Bukhari ke? Kitab tu Haji Tok Lebar jual dia parawah tu. Ambillah tu kalau buat rujukan agama tu, logah. Belum dah gitulah hati-hati. Nak ayatnya orang kita tahap tu lah. Kadang-kadang ustaz pun masih tahap tu lah. Adalah kitab saya sebut. Iyalah kitab tu lagu mana? Maklumat tu. Maklumat tu. Misalnya anda sebut biarlah contoh ni. Ni di kalangan tokoh dalam mazhab Syafi'i. Misalnya Hafiz Ibn Hajar. Tokoh dalam mazhab Syafi'i. Bila dia bincang tentang amalan fitrah. Ni kita bincang dah dari Sunan Nasa'i dulu. Dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut. Imam Ghazali sebut. Mana dianggap sunat, mustahab tu sunat lah. Bila kita nak potong kuku, nak kat kuku ni, mula start dengan jari ni. Ada kaifiat khusus jari ni. Imam Ghazali sebut sebagai sunat, mustahab dia guna. Dia sebut itu. Kata Hafiz Ibn takut Syafi'i tak boleh pakat. Kita tidak boleh terima pernyataan Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab tidak ada satu hadis yang sebutkan jari mana kita mula potong tangan, lepas ni jari ni tak ada.
Sebab dalam hadis Nabi sebut tangan kanan, tak sebut jari. Oh, tengok tu. Tu sama-sama Syafi'i tu. Tak boleh. Walaupun Imam Ghazali, dalam keadaan kita hormat pada Imam Ghazali, tapi hak dia sebut tu tidak bersandar pada hadis, kita tak boleh kata sunat. Sunatnya jari mana tak kira, asal alik kanan. Sebab Nabi sebut yadun, bukan asabi'. Tengok tu ulama kita, dia tidak lihat orang, dia lihat maklumat yang orang itu sebut. Dia nilai, kita kena didik gitu masyarakat. Sebab tu ngaji ni kena ramah guru. Kalau anak tersalah, boleh jadi maklumat betul disebut oleh orang lain. Tu hikmat ramah guru. Dia kena cari guru tu, guru hak diyakinilah. Jangan guru hak jenis pola kacau gitu. Nah, baik. Seterusnya, tu kena faham lah anak sebut tu yang kita ni kecek bab agama ni. Kita duk bincang ni bab agama kita. Baik, seterusnya yang terakhir lah anak sebut yang terakhir. Hadis ke berapa tu? Ke-19 betul tak? 20 dah. 20. Hadis ke-20. An Ibn Abbas qala innama kunna nahfazul hadith wal hadith yuhfazu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma id rakibtum kulla sa'bin wa dhalul fa hayhatan. Daripada Ibnu Abbas, beliau menyebutkan dulu ni kena ingat dalam hadis bila sahabat sebut dulu maksudnya kami masa zaman Nabi. Kena ingatlah tu. Seorang sahabat bila sebut dulunya kami, maknanya dia cerita dia zaman Nabi. Dulunya kami hanya hafal hadis, dan yang dihafal hanyalah hadis dari Rasulullah. Kami dulu hafal hadis. Hadis tu semua daripada Nabi. Moga zaman kami tu zaman sahabat. Nabi ada lagi dulu. Ketika kalian mengambil riwayat daripada sembarangan orang, oh jauh beza cara kita dulu. Dulu kami bila kami ambil hadis Nabi ya. Bila kata hadis, kami menghafal hadis daripada maklumat. Maknanya Ibn Abbas kata dulu kami ambil maklumat hanya daripada Nabi saja. Tapi zaman kamu ni ikut-ikut kamu ambil maklumat agama. Tak pilih-pilih orang. Fahayhat jauhnya zaman kamu dengan zaman Nabi. Kami dulu kalau nak ambil maklumat agama direct dengan Nabi. Maknanya pengesahan ni daripada Nabi. Penting bagi kami. Tapi kamu lah ni ikut-ikut yang ambil agama. Fahayhat, oh jauhnya kamu dengan zaman kami. Tak serupa langsung dengan cara kami. Ini keluhan Ibn Abbas terhadap masyarakat selepas zaman dia. Pokok tabi'in. Jadi maknanya Ibn Abbas nak sebutnya ke dia, nak ambil maklumat agama kena tengok orang. Laulal isna' laqala man sya'a, kata apa ni Ibn Mubarak nak kata, kalaulah maklumat agama ni tidak melalui sanad yang sah, semua orang boleh bercakap agama. Tapi alhamdulillah agama kita ni berjaya dibendung, dikawal. Sebab apa? Kalau nak kecek fakta agama, dia kena sapa ke Nabi dan mesti melalui proses isnad, proses sanad. Hak tu orang tak boleh buat sanad. Kalau buat, ulama kita akan tahu bohong. Cek lalu. Begitulah. Okey, kita berhenti setakat tu ya. Sebab lah ni pun ada anak nak sebut ni maklum anda dengar lah, di Indonesia lah ni berlaku satu perbincangan hangat. Orang jadi oleh kerana ramah sangat, 1 juta lebih yang dakwa dia keturunan Rasulullah di Indonesia. Nak sama ramah rakyat Kelantan. Jadi ada seorang yang pakar dan lebih kajian tentang keturunan ni, dia ada istilah nama dia punya ilmu kajian manusia, tebaran manusia ilmu keturunan. Dia ada satu ilmu. Jadi bila dia buat kajian, dia sebut dalam tu, menariklah. Dia buat kajian, dia kata kalau daripada 1400 tahun sampai zaman kita ni, kalau kita kata seseorang itu dia dakwa dia ni keturunan Nabi yang ke-38, kalau kita buat kajian, tak mungkin. Sebab bagi kajian dia cabar mana-mana orang dakwa Habib itu supaya berdebat dengan dia debat ni. Mengikut kajian dia, kalau daripada zaman Nabi, kita ambil daripada Nabi lahir sampai pada zaman kita ni keturunan itu mesti melebihi 50 generasi. Dia kira ke mana? Dia kata seseorang itu bila dia berkahwin, dia boleh anak tu kadang-kadang umur 25 tahun boleh anak dah. Mana generasi anak dia tu, mana selepas dia 25 tahun boleh generasi anak. Nak boleh generasi cucu tu, mana anak dia tu nikah umur 25 tahun belum. Mana setiap 25 tahun ada seorang generasi. Cuba kira. Daripada zaman Nabi 25 tahun dia akan lebih daripada 38. Kecuali kita letak seseorang itu dia boleh anak umur 40 tahun lah kata belakang boleh anak, baru tubik 38. Oh, kemah cara dia tu. Dia cabar apa-apa mengaku keturunan Nabi, bagi jumpa dia. Cuba tengok internet. Gaya-gaya di Indonesia lah ni. Baik tak usah ngaku lah.
Cuma mana nak ayatnya ni keturunan Nabi Adam. Nah, ni bawa ayat ni sebelum minta ayat. Nah, tu tak perlu sanak. Tertulah tu tak salah dia hadirat. Jadi fitnah dalam agama. Tengok sana ni. Bala besar tu. Dia kata kalau kata 38 tak mungkin. Dengan ilmu tu. Cuba kira. Anda duk kira sebelum anda kuliah betul tak kata kira. Oh betul ngerti. Betul ngerti hadirat. Mana kalau kita kata setiap orang tu boleh anak 40, lepas tu anak dia pun boleh 40 pula, baru ada generasi lepas dia tak akan tobik tobik lah 38 tu. Gak realiti manusia ni umur 25 boleh anak dah. Makna nak tobik satu generasi tu umur 20, kadang-kadang setengah tu 20 tahun boleh anak dah. Ni kehawak. Jadi maknanya dia kata mesti 50 generasi kata. Kalau dia kata saya generasi ke-52, munasabah. Cuba dengar molek dalam internet. Menarik jauh. Dia sebut sesa. Gitulah dia. Nak ayatnya kedudukan agama kita ni hadirat. Bila berlaku perkara-perkara yang tidak logik, akan ada ulama yang mempertikaikan. Kita putih setakat tu wallahu alam, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi minggu depan ni kita nak baca lagi ni lah. Sebab banyak ni maklumat ni. Ana pun tidak nak baca sampai 92. Cuma ada lagi perlu kita bincang lah secara ringkas. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.